Tapi kalau kau dah ada ijazah nak apply rekrut, ikut suka kau lah kan. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Aku Fakin Tokar. Welcome to my channel. Kita sembang santai cerita berkaitan tentera. Dalam video kali ini aku nak memberi sedikit penerangan berkaitan apa itu pegawai kadet dan apa itu rekrut. Kenapa aku nak terangkan benda ni adalah sebab aku tengok ada beberapa komen yang dia tak faham apa itu pegawai kadet dan apa itu rekrut. Yang tak faham ni biasanya awam dan mereka yang berminat nak masuk tentera, tapi pengetahuan pasal tentera tu masih cetek lagi lah. Jadi dalam video hari ni aku akan terangkan lah. Mereka yang tak tahu pasal benda ni, sehingga kan ada yang ingat kalau nak jadi lieutenant contohnya, dia masuk rekrut. Ada orang pula ada ijazah, dia apply rekrut. Ada orang pula dia apply pegawai tanpa kelulusan yang sepatutnya. Sebab dia tak faham siapa yang patut apply rekrut, siapa yang patut apply pegawai kadet, apa yang diperlukan, apa perbezaan dia. Jadi aku akan terangkan beberapa perbezaan di antara pegawai kadet dan rekrut. Okey, pegawai kadet dan rekrut ni adalah proses awal untuk memasuki tentera. Selepas kau melalui proses pemilihan dan sebagainya, pada waktu kau dalam latihan itulah kau akan melalui proses pegawai kadet ataupun rekrut. Salah satu. Rekrut adalah proses untuk kau jadi anggota lain-lain pangkat. Dan pegawai kadet pula adalah satu proses latihan untuk menjadikan kau seorang pegawai tentera. Pegawai tentera ni lebih kepada pihak pengurusan. Untuk rekrut, kau boleh apply guna SPM, SBM, STPM, diploma. Tak kira apa yang kau gunakan untuk kau apply rekrut ni, habis rekrut kau akan jadi private dulu. Pangkat akan datang kemudian, sebab bila kelulusan yang membezakan ni, pangkat tu ada yang laju, ada yang lambat. Tapi apa-apa cerita pun, habis rekrut akan jadi private dulu. Yang mana ada diploma tu, mungkin dia akan masuk core yang memerlukan diploma dia tu. Yang mana core tertentu akan lebih cepat, regimen tertentu pangkat dia lebih cepat. Bukannya sebab kau diploma, habis rekrut kau terus pakai pangkat sarjan, tak macam tu. Semua orang habis rekrut sebagai private dulu. Pangkat cepat atau lambat berjalan seiring dengan perkhidmatan dan juga keperluan perkhidmatan lah. Untuk pegawai kadet pula sama juga, dia masih memerlukan SPM, SBM, STPM, diploma pun boleh apply pegawai. Cuma dia kena melanjutkan pelajaran ke ijazah dulu. Kalau SPM kenalah buat asasi, kemudian buat diploma ataupun buat ijazah terus. Jadi apa saja kelulusan kau, waktu pegawai kadet kau kena sambung sampai jadi ijazah. Baru kau ditaliahkan menjadi lieutenant muda. Ataupun kau tak nak jadi pegawai kadet dalam tempoh masa yang lama, sebab belajar nak buat ijazah ni lama. Kau buat ijazah dulu sendiri. Buat pinjaman PTPTN ke apa, belajar kat universiti mana-mana, dapat ijazah kau apply skim pegawai kadet graduan untuk mereka yang telah memiliki ijazah sendiri. Jadi pokok pangkalnya, pegawai kadet ni melahirkan pegawai berijazah. Sekarang ni semua nak ijazah kalau jadi pegawai sebab keperluan JPA. Jabatan Perkhidmatan Awam menggariskan untuk pegawai kena ada ijazah. Jadi kalau yang masih minat nak belajar, bolehlah apply pegawai ni kan. Tapi kalau yang rasa tak nak belajar dah, walaupun SPM TikTok, nak terus jadi anggota yang dah anggota sebenar kan, apply rekrut lah. Habis rekrut 6 bulan jadi private, dah anggota yang tetap. Kalau pegawai kadet, contohnya lepas SPM buat asasi. Waktu asasi sangkut, kena buang, berhenti daripada jadi pegawai kadet, dah tak boleh jadi pegawai. Maknanya proses panjang tu lagi banyak peluang untuk korang tersangkut. Jadi untuk pegawai kadet yang tengah buat ijazah tu, sepanjang tempoh dia buat ijazah tu macam-macam boleh jadilah. Kalau yang pegawai kadet graduan tu, dia dah ada ijazah, dia training 9 bulan di pusat latihan perkhidmatan masing-masing, habis 9 bulan, semua okey, ditauliahkan jadi pegawai pangkat lieutenant muda. Jadi yang rekrut, bila habis rekrut jadi private. Yang pegawai kadet, habis pegawai kadet akan jadi lieutenant muda. Perbezaan seterusnya, rekrut lagi ramai dari pegawai.
Sebab piramid pekerjaan ni kan golongan pengurusan lebih sikit kan, pelaksana kat bawah tu lebih ramai. Jadi setiap tahun beribu-ribu orang masuk tentera melalui rekrut ketiga-tiga perkhidmatan, rekrut darat, laut, udara, dan pada masa yang sama jumlah yang lebih sikit masuk pegawai kadet darat, laut, udara. Jadi perbezaan seterusnya adalah jumlah. Perbezaan seterusnya untuk rekrut dilatih di pusat latihan masing-masing. Mana tentera darat dia ada pusat sedar di PD, tentera laut dia ada KD Sultan Ismail di Johor, tentera udara dia ada Akademi Tentera Udara di Ipoh. Rekrut dilatih di tempat ni. Untuk pegawai kadet pula, dia ada UPNM, ketiga-tiga perkhidmatan darat dan udara dilatih di satu tempat. Tapi pegawai pun ada yang dilatih berasingan. Untuk skim pegawai kadet graduan, iaitu yang ada ijazah tadi, mereka yang terpilih untuk mengikuti latihan pegawai kadet graduan, dia akan dilatih di macam darat, dia ada Akademi Tentera Darat, Kolej Pegawai, dia berlatih kat situ. Macam Navy akan pergi kepada KD Sultan Idris di Lumut. Tentera udara pula tak salah aku dekat Kolej Tentera Udara. Itulah perbezaan dia. Perbezaan seterusnya tempoh latihan. Untuk rekrut darat, laut dan udara tak salah aku 6 bulan tempoh latihan rekrut sebelum korang passing out jadi brevet. Ataupun setaraf lah ikut masing-masing punya panggilan perkhidmatan. Untuk pegawai kadet pula, kalau UPNM sampai komplit ijazah lah mungkin ambil 3-4 tahun. Untuk pegawai kadet graduan pula 9 bulan. Mereka yang dah ada ijazah kena jadi pegawai kadet graduan 9 bulan. Jadi tempoh latihan untuk rekrut lebih pendek. Perbezaan seterusnya jumlah gaji. Waktu korang dalam latihan tu sama ada rekrut ataupun pegawai kadet dah ada allowance ataupun gaji. Perbezaan dia daripada segi jumlah lah. Jumlah untuk rekrut ni ikut tangga gaji, lain-lain pangkat. Untuk pegawai kadet dia ikut tangga gaji pegawai. Jadi tangga gaji pegawai lebih tinggi lah, lebih sikit lah daripada rekrut. Perbezaan seterusnya untuk rekrut, habis rekrut jadi pangkat dia apa? Brevet. Untuk pegawai kadet, pangkat pertama dia selepas ditauliakan adalah Lieutenant Muda. Itu perbezaan seterusnya, nama pangkat dia. Perbezaan terakhir yang aku dapat kongsikan adalah untuk rekrut, bila passing out ataupun pembarisan tamat latihan, pembarisan ni di officialize, maknanya pegawai yang hadir yang ambil pembarisan rekrut nanti adalah Panglima, maknanya general ke laksamana kan yang akan ambil sebagai Panglima kepada pembarisan tu. Dia yang akan buat pemeriksaan pembarisan dan sebagainya, menandakan korang tamat latihan dan akan jadi prajurit muda. Untuk pegawai kadet pula, pembarisan pentaulihan dia diambil oleh Yang di-Pertuan Agong ataupun Sultan yang mewakili Agong. Jadi pembarisan pentaulihan dia itu Agong yang akan buat pemeriksaan, semuanya memberi anugerah pegawai kadet terbaik dan sebagainya. Itu perbezaan yang aku dapat kongsi kepada korang. Aku harap penjelasan aku kali ini dapat memberikan korang pencerahan. Apa beza dia nak apply kadet, nak apply rekrut, nak apply pegawai kadet graduan. Jangan confuse. Dalam askar ni tak boleh confuse. Kalau kau confuse nanti dapatlah. Jadi kepada yang ada SPM, yang ada diploma, yang ada ijazah, plan, fikir nak apply apa. Tapi kalau kau dah ada ijazah, nak apply rekrut ikut suka kau lah kan. Mungkin kau ada SPM, kau nak jadi pegawai tapi kau tak nak masuk pegawai kadet UPNM, tak nak kena belasah 3-4 tahun waktu kadet tu, kau nak buat degree dulu baru nak apply balik pegawai kadet graduan, terpulang pada kau. Jadi aku harap video aku kali ni dapat memberi idea pada korang untuk merancang perjalanan korang untuk career korang menyertai tentera. Jadi kalau ada apa-apa lagi idea ataupun apa-apa yang korang nak aku jelaskan, korang boleh tulis kat ruangan komen. Aku akan cuba buat konten yang berkaitan. Yang minat kepada konten-konten ketenteraan boleh subscribe channel aku. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.